Mula-mula saya akan mula dengan konsep. Nama saya Muhammad Farihin bin Hamzah. Konsep. Pencuri 1 sen merujuk kepada kejadian di mana seorang penjenayah mencuri barang bernilai amat rendah. Tindakan ini mengundang perhatian bukan sahaja kerana nilainya yang kecil, tetapi juga bagaimana kejadian tersebut mencerminkan isu yang lebih besar dalam masyarakat. Pencuri 1 sen melibatkan kisah menarik seorang individu bernama Aman Shah yang terlibat dalam kejadian pencurian yang tidak biasa. Peristiwa ini menggambarkan dinamika sosial dan reaksi masyarakat terhadap tindakan jenayah yang kelihatan sepele. Seterusnya, marilah kita lihat objektif yang ingin disampaikan dalam pembentangan ini. Pertama sekali, menganalisis konteks jenayah Aman Shah, si pencuri 1 sen, dengan bagaimanakah jenayah itu berlaku. Objektif kedua ialah mengenal pasti faktor-faktor yang menyebabkan jenayah Aman Shah, si pencuri 1 sen, dengan mengkaji faktor sosio-ekonomi atau keadaan peribadi yang mungkin mendorong Aman Shah mencuri 1 sen, dengan menekankan isu-isu masyarakat dan sistematik yang lebih luas. Objektif ketiga pula, mengenali kesan rasuah dalam individu dan kalangan masyarakat yang tidak dinafikan bahawa membawa impak yang sangat besar. Akhir sekali, mengambil iktibar terhadap jenayah Aman Shah, si pencuri 1 sen, supaya akan lebih mengetahui dan tidak mengikut jejak langkah si pencuri 1 sen ini. Salam sejahtera. Berkaitan dengan tujuan Aman Shah melakukan scam ini ialah menguji sistem keselamatan. Kadang-kala kes seperti ini adalah sebahagian daripada mengeksploitasi kelemahan sistem keselamatan. Pelaku mengambil kesempatan daripada jurang dalam sistem keselamatan bank untuk melakukan tindakan mereka. Kedua, memanfaatkan pengumpulan. Dengan bilangan pelanggan yang ramai, mencuri 1 sen daripada setiap akaun boleh menjana jumlah yang besar apabila diagregatkan daripada berjuta-juta akaun. Yang ketiga, menyokong gaya hidup mewah. Kehendakan gaya hidup yang mewah juga salah satu tujuan Aman Shah melakukan scam ini. Keempat, mengambil risiko keselamatan. Mengambil risiko selamat. Mereka berpendapat bahawa jumlah yang kecil tidak akan mencetuskan penggerak untuk penyiasatan yang mendalam. Jadi, mereka lebih selamat kononnya daripada mencuri jumlah yang besar sekaligus. Kemudian, mengelakkan pengesanan awal. Mencuri jumlah yang sangat kecil, orang tidak akan menyedari jika mereka kehilangan sejumlah kecil wang, terutamanya dalam urus niaga bank yang sibuk. Akhirnya, iaitu isi yang keenam, memanfaatkan masa untuk pengumpulan besar. Dengan melakukan secara konsisten dan dalam jumlah yang kecil, mereka boleh mengumpul berjuta-juta sebelum sesiapa menyedari sekiranya melakukan secara konsisten. Kesemua di sini merupakan tujuan Aman Shah melakukan scam ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Selvia binti Umar, nombor metrik BI 24110063. Hari ini saya ingin membentangkan kesan Aman Shah, si pencuri 1 sen. Kesan ini terbahagi kepada dua bahagian, iaitu kesan kepada individu dan kesan kepada negara. Yang pertama, memupuk nilai tanggungjawab. Tanggungjawab merupakan nilai yang seharusnya dipupuk dalam diri sendiri. Setiap individu belajar bahawa tindakan yang kecil seperti mencuri, jika tidak dibendung, ia akan membawa pada kepada diri sendiri. Contohnya, Aman Shah, si pencuri 1 sen, telah menerima hukuman penjara kerana perbuatan yang tidak bertanggungjawab. Selain itu, tidaklah mempunyai sikap yang tamak.
Setiap individu yang mempunyai pekerjaan hendaklah sentiasa bersyukur kerana pendapatan yang diperolehi dari pekerjaan tersebut merupakan hasil usaha sendiri. Amansyah yang bekerja sebagai pegawai eksekutif di sebuah bank mendapat gaji sebanyak 1,800 sebulan, tetapi tidak cukup untuk dirinya. Oleh itu, Amansyah telah mencuri 1 sen daripada bank orang lain. Dia telah menjalani kehidupan yang mewah sehingga menjadi jutawan. Akan tetapi, sikapnya yang tamak ini telah membawa pada kepada dirinya sendiri. Manakala kesan kepada negara ialah pentingnya kesedaran tentang kejujuran. Tindakan kecil seperti mencuri jika semakin dibiarkan dan tidak dibendung boleh membentuk budaya rasuah atau ketidakjujuran dalam sektor besar seperti pentadbiran awam. Ini membuat gambaran buruk terhadap nilai jujur rakyat dalam sesebuah negara di mata dunia. Akhir sekali, mengurangkan budaya materialisme. Kisah ini boleh menjadi sebagai pengajaran untuk rakyat tentang bahayanya terlalu mementingkan kebendaan. Apabila rakyat tidak mempunyai sikap yang tamak dan menghormati hak milik orang lain, ia akan membantu negara mewujudkan masyarakat yang lebih seimbang secara emosi dan sosial. Salam sejahtera, nama saya Esra Saibin yang memegang kad metrik bernomor BJ24110036. Hari ini saya akan membentangkan tentang kesimpulan dan juga pengajaran yang kita boleh ambil daripada kejadian ini. Pengajaran yang kita boleh ambil dari kejadian ini ialah kepentingan integriti dan juga tanggung jawab. Ia mengajarkan kita bahwa kecil atau besar kesalahan yang dilakukan, integriti dalam diri seseorang adalah sangat penting. Walaupun 1 sen itu kelihatan tidak bernilai dan dianggap tidak akan menimbulkan masalah, namun tindakan sedemikian tetaplah dianggap sebagai satu jenayah. Oleh itu, kita haruslah menjaga moral dan etika dalam setiap tindakan karena perbuatan mencuri adalah tindakan yang tidak berintegriti. Pengajaran yang seterusnya adalah pentingnya kejujuran dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena melakukan perkara yang betul walaupun ianya kecil akan mendatangkan dampak positif dalam hidup kita. Karena itu membuktikan kita adalah orang yang boleh dipercayai dan berintegriti. Seperti apa yang berlaku dalam case ini, melakukan kesalahan yang kecil mempunyai dampak yang sangat besar dalam hidupnya. Apabila didapati bersalah dengan mencuri dan tidak memikirkan kesan jangka panjang atas perbuatannya. Kesimpulannya, dari kejadian ini ia memberikan kita pelajaran yang sangat berharga dalam mengingatkan kita tentang integriti dan pentingnya untuk sentiasa mematuhi undang-undang. Selain itu, ia turut mengingatkan kita bahwa tindakan kecil yang salah boleh mendatangkan kesan yang sangat besar dalam kehidupan kita.